Jangan berjalan di belakangku, mungkin aku tak dapat memimpinmu. Jangan pula berjalan di hadapanku, mungkin aku tak mampu mengikutimu. Berjalanlah di sisiku dan jadilah sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Darul Syauqi bin Irham, nama diberi pelajar tingkatan 1 SMK Ranca-Ranca Wilayah Persekutuan Labuan. Tukang arca tak henti berhikmat, para aulia duduk bicara. Budaya membaca penuh hikmat, gila belia kan jadi mutiara. Menjejak tanah di kailnya toman, pantang bertamu sirinya lumat. Banyak khazanah sepanjang zaman, akarnya ilmu bertamadun umat. Baiklah, pada ruang dan kesempatan ini, izinkan saya membuat ulasan sebuah novel yang bertajuk Anak Titiwangsa. Novel ini ditulis oleh Kamaluddin Muhammad. Kamaluddin Muhammad adalah sastrawan negara Malaysia. Beliau lebih dikenali sebagai Christmas. Beliau adalah seorang wartawan, editor, pentadbir sastera dan pengkritik. Beliau dilahirkan di kampung Ketari, Bentong Pahang pada 10 Jun 1922. Novel Anak Titiwangsa ini telah mula dicetak pada tahun 1988 dan diulang cetaknya pada tahun 2023 untuk edisi Malaysia Membaca. Dengan harga RM10, pastinya semua pencipta novel dapat memilikinya. Apa yang pasti, novel 108 muka surat ini syarat dengan kisah suka duka, kawan dan sengketa, serta pengajaran di dalamnya membuatkan kita berada di dalam dunia nyata tanpa bersua muka dengan watak-wataknya. Murid-murid boleh menjejaki novel ini di pusat sumber sekolah di rak 899 bidang kesusasteraan. Saya benci sekolah. Hati saya menggaru-garu hendak pulang ke kampung, main-main dan mengingat-ingat masa lampau. Buku-buku ini makin hari makin terasa menyeksa diri saya, menjemukan, dan kadang-kadang saya rasa nak muntah melihat buku. Antara baik-baik kata dalam rangkap pertama novel Anak Titiwangsa. Tanpa membuang masa, jom bersama saya mendalami novel Anak Titiwangsa. Melalui novel Anak Titiwangsa ini, Christmas membawa pembaca menghayati kisah hidup seorang remaja yang sedang giat tumbuh membesar untuk mengenal erti kehidupan yang sebenar. Watak dominan dalam novel ini adalah Sudin dan Karim. Mereka adalah kawan karib dari kampung yang sama, membesar dan melakukan aktiviti bersama sehingga persahabatan mereka menjadi lebih akrab. Tetapi kedua-duanya mengalami nasib yang berbeza. Sudin digambarkan sebagai seorang anak remaja yang mempunyai cita-cita dan impian yang tinggi, iaitu ingin berhasrat menjadi seperti idolanya, Francisco Rabat. Melalui novel Anak Titiwangsa ini, Christmas menunjukkan sebab dan akibat mengapa soal pemilihan kawan itu sangat penting dalam mendidik diri kita sendiri untuk menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan juga negara. Mesej yang cuba disampaikan oleh Christmas melalui novel ini sangat cukup mudah untuk difahami. Penceritaannya begitu langsung, tanpa perlu untuk pembaca menyelak-nyelak lapisan kulit untuk mengerti perkara isi yang cuba disampaikan. Betapa pentingnya kita untuk mencari dan memilih kawan yang baik akhlaknya, yang akan membawa kita ke arah kebaikan itu. Peranan ibu bapa juga harus dimainkan dalam memastikan dengan siapa anaknya bermain dan berkeliaran. Apabila membaca novel ini,
saya boleh merasakan pengalaman beliau yang pandai bermain dengan mata penanya. Cahaya bulan kelihatan dari tingkap serambi itu. Burung tukang berhasut-hasutan jauh-jauh di tepi kampung, seperti bunyi lesung dalam musim orang menggemping. Sunyi di kampung lain sekali dengan sunyi di kota. Mungkin sebenarnya keistimewaan itu hanya perkara yang biasa, tetapi kita sendirilah yang mentakrif dan mencari apa yang kita anggap sebagai istimewa itu. Karya ini memanglah tidak mengagumkan dari segi plotnya, tetapi unsur-unsur kemasyarakatan itu menjadikannya lebih dekat kepada pembaca. Pada akhirnya, penulis menulis mengikut keadaan masyarakat pada ketika itu, dan kita secara tidak langsung dapat mengalami dan memahami keadaan pada ketika itu. Setiap sahabat kadangkala akan menjalani dua lorong yang berbeza. Satu jalan cahaya dan satu lagi jalan kegelapan. Apabila kita berada di jalan cahaya dan kawan kita berada di jalan kegelapan, maka disitulah kita harus menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang kawan untuk menarik semula kawan kita ke jalan yang benar. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi atau kondisi seburuk apapun. Novel ini menekankan pentingnya saling mendukung dan memahami di antara sahabat, serta bagaimana hubungan tersebut dapat membentuk karakter dan harapan untuk masa depan. Akhir kata, saya berharap agar buku ini dapat dibaca oleh setiap lapisan masyarakat kerana terdapat pelbagai ibrah yang boleh kita peroleh daripada buku ini. Sesungguhnya, persahabatan sejati dapat menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menjalani hubungan yang kuat, kita tidak hanya mampu melewati rintangan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar kita. Harapan yang tumbuh daripada persahabatan menjadi cermin bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Selamat membaca dan mengambil iktibar dari novel Anak Titi Wangsa. Sekian, salam nadi ilmu amalan membaca. Dengan membaca, kita menanamkan benih pengetahuan yang akan berbuah sepanjang hayat.